Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Jangan Tegur Studio. Episod kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah dan kejadian pelik dan misteri yang berlaku di hospital. Kalau anda sudah bersedia, jom kita dengarkan. When we come to see the candy bear here to play, if you don't play with us, then we will kill you. Mommy? Mommy? Hospital adalah tempat di mana pesakit dirawat dan mungkin juga adalah destinasi terakhir bagi mereka yang tak dapat diselamatkan. Banyak kejadian aneh dan perkara misteri yang berlaku di hospital. Mungkin korang boleh baca di blog-blog ataupun korang boleh dengar di mana-mana channel YouTube. Hari ini aku akan ceritakan dekat korang 3 kisah misteri yang aku dapat daripada email Jangan Tegur Studio. Kisah pertama diceritakan oleh salah seorang pendengar YouTube Jangan Tegur Studio. Tetapi beliau tidak memberikan aku beritahu siapa nama dia. Jadi aku letaklah nama sebagai Haris. Haris ni memberitahu pada satu hari ini dia berasa badan dia agak panas, demam kan. So dia kan demam biasa. Jadi dia pergi ke hospital untuk check dengan doktor lah. Sampai dia di hospital, lepas ambil darah semua, dan doktor mengesahkan yang Haris ni dia kena demam denggi. Dan doktor menasihatkan untuk Haris ni untuk dirawat di hospital. Haris ni yang tak pernah duduk di hospital. So dia kalau boleh kata doktor, doktor boleh tak kalau saya balik rumah, saya merawat diri sendirilah. Maknanya saya akan jaga diri, saya banyakkan minum air kelapa, makan sup ketam kan, tradisional punya perubatan. Tapi doktor ni tak sarankan kerana doktor kata demam yang denggi Haris ni sedang terima ni agak lewat dan dia punya platelet tu dah agak rendah. Jadi Haris ni tak ada cara lain dan dia bersetuju untuk dimasukkan ke dalam ward. Petang tu juga Haris telah dibawa untuk masuk ke ward. Kejadian aneh bermulanya berlaku pada waktu malam, tengah malam. Masa tu dalam pukul 12 lebih di mana pelawat dah tak dibenarkan untuk berada di dalam ward. Memang sunyi waktu tu. Haris kata TV tak boleh buka ya sebab dah malam kan, pesakit-pesakit lain dah tidur. So Haris beritahu time tu masa dia tengah baring tu, badan dia sangat panas, dia memang tak selesa nak tidur. Yang didengar hanyalah bunyi kipas berpusing dan bunyi gas oksigen. Sedang dia cuba nak tidur, tiba-tiba salah seorang pesakit di sebelah katilnya memanggil dia. Dek, sakit apa? Haris ni pandang ke arah pakcik tu. Dia tengok pakcik tu dalam lingkungan umur 60-an. Muka dah agak pucat kan? Sambil ada tube ada oksigen yang membantu pakcik tu lah. Dan dia jawab lah pakcik tu, saya kena dengki pakcik. Pakcik sakit apa pula? Dah lama ke duduk dekat ward ni? Muka pakcik tu berubah. Muka dia macam sedih. Dan dia kata, Biasalah, sakit orang tua. Aku kat sini dah 3 hari, tapi tak ada seorang pun datang melawat aku.
Haris ni rasa serba salah. Dan dia terus mematikan perbualan tu dengan cuba untuk tidur lah. Kan, dia tidur, dia tutup mata. Tiba-tiba dalam pukul 2 pagi, Haris ni terkejut sebab dia dengar bunyi riuh dekat ward tu lah. Dia buka mata, dia ternampak nurse-nurse mengerumuni ada satu katil pesakit ni sambil memanggil nama pesakit tu. Cik Mat, bangun Cik Mat. Cik Mat, bangun. Cik Mat, buka mata Cik Mat. Cik Mat, bangun. Cik Mat dengar tak ni Cik Mat, bangun. Panggil doktor, cepat. Cik Mat, bangun Cik Mat. Cik Mat. Ketika itu Haris nak bangun lah, nak ke toilet. Dan dia bangun, dia angkat drip yang masukkan air kat dalam tangan dia tu. Dia bangun, dia jalan ke arah toilet. Semasa dia melintasi kawasan di mana nurse-nurse tadi tu berkumpul, dia tengok pesakit tu telah pun ditutupkan selimut sepenuhnya. Dan dia tahulah yang di mana pesakit tu dah meninggal dunia. Dia berasa takut, dia cepat-cepat jalan ke toilet. Kan? Selepas selesai semua, masa hendak balik ke katilnya, kan? Time tu keadaan di hospital kan memang dah sunyi lah. Kan? Kat ward tu memang dah sunyi. Sebab tadi kan riuh kan. Masa dia pergi toilet tu tadi meriuh. Lepas tu masa nak patah balik tu dah kembali sunyi. Semasa dia berjalan nak ke arah katilnya, tiba-tiba dia terpandang pakcik di sebelah katilnya tadi sedang memandang ke arahnya dengan mata yang terbeliak. Pakcik tu duduk statik kan, sambil pandang ke arah Haris, mata terbeliak. Pandang lama kan. Haris ni macam terkejut lah sebab tadi masa dia bangun nak ke tandas, dia tengok pakcik tu dah tidur. Kan? Dia pandang je pakcik tu balik, pakcik tu pandang dia. Dia tak ada bercakap apa. Dia lalu depan katil pakcik tu dan terus baring lah. Semasa dia baring tu, dia jeling ke arah pakcik tu. Pakcik tu masih lagi memandang ke arahnya. Haris ni berasa takut. Dia terus pusing membelakangi pakcik tu dan terus berpura tidur lah. Dan tiba-tiba Haris terdengar pakcik tu memanggil dia. Dik. Dik. Tolong aku, Dik. Aku sakit. Haris ni menjadi takut sebab dia dengar suara pakcik tu yang menendayu kan, meminta tolong. Haris ni memang tak bangun lah sebab tadi dia tengok pakcik tu yang mata terbeliak ni memandang dia yang semacam kan. Dia terus tidur dan dia berharap supaya ada nurse yang datang tolong pakcik tu. Dia bukan tak nak tolong tapi dia berasa takut. Dan pakcik tu terus memanggil dia. Dik. Tolong aku, Dik. Aku sakit ni, Dik. Haris ni terbangun pada esoknya. Dan dia telah dikejut oleh nurse lah. Dalam waktu subuh macam tu, nurse tu datang untuk nak ambil darah dan bagi ubat makan lah. Haris ni bangun, dia duduk kat katil dia kan. Dia duduk dan dia teringat kejadian semalam di mana pakcik dekat katil sebelah dia memanggil minta tolong kat dia. Dia pandang katil pakcik tu. Mengejutkan apabila dia tengok katil tu dah tak ada orang. Dia mula rasa tak sedar hati. Dia tengoklah atas meja sebelah ni kan, kosong, dah tak ada barang-barang dah. Dan dia cakaplah hati dia, pakcik ni dah keluar ke? Tapi ni baru waktu subuh. Dia bertanya dekat nurse yang datang tadi kejut dia untuk ambil darah tu. Dia cakap, minta maaf nurse, saya nak tanya, pakcik dekat katil sebelah saya ni mana ya? Nurse ni muka dia dah kerut tau, dia macam pelik. Dan dia katalah, Pakcik mana? Ni, sebelah katil ni. Sebelah katil tu. Sebelah katil ni, mana ada orang cik? Nurse tu, dia senyum, dia gelak. Dia ingatkan yang Haris ni bergurau dengan dia. Cik, sebelah katil cik ni memang tak ada orang. Ada tu ada, tapi dalam lepas tengah hari tu, dia terus dah discharge. Haris ni menjadi lebih takut lah. Sebab dia tak tahu dengan siapa sebenarnya malam tadi dia berborak. Kan? Sebab tu itu adalah pertama kali dia duduk dalam ward dan itu adalah pertama kali dia diganggu. Dan nurse tu bercakap lah, Cik, dekat hospital ni memang macam-macam gangguan ada. Saya ni dah berpuluh tahun kerja kat sini cik. Gangguan-gangguan macam kena ketuk, kan, loceng berbunyi. Bila kita datang kat katil tu tengok tak ada orang.
Itu dah perkara biasa, dah lali dah bagi kami yang bekerja di hospital ni. Kalau hati tak kuat, memang tak kerja dah kat sini, cik. Mengaku dia iblis. Aku suka. Tahu tangan. Aku iblis. Mungkin dia suka. Kisah kedua diceritakan oleh Hisham. Hisham ni dia bekerja sebagai staf di salah sebuah hospital besar di Pahang. Atau lebih spesifik, dia menjaga dan menguruskan bilik mayat. Bila cerita pasal mayat ni agak menyeramkan sebab kita berurusan dengan jasad yang tidak bernyawa. Pertama kali bila Hisham ni mendapat kes kematian, pertama sekali dia akan tanya dulu, adakah kes ni kematian biasa ataupun kes kemalangan? Ada beza. Sebab bila kes kematian disebabkan oleh kemalangan, agak menyeramkan. Lagi-lagi jika Hisham ni bekerja seorang diri, macam-macam gangguan yang akan diterima. Dan kisah misteri berlaku pada satu hari ini. Hisham mendapat panggilan di mana dia menerima ada satu report, ada satu kes kematian. Dan dia tanyalah, ini kes apa? Kes kematian biasa ataupun kemalangan? Dan beliau difahamkan kes kematian itu adalah kes kemalangan. Pada mulanya Hisham tak terasa apa-apalah, dia dah biasa dah menguruskan mayat. Dan selepas dia mendapat satu report tu, dia bergegas ke rumah mayat untuk menjadikan apa yang patutlah, menjadikan report semua. Dan sedang dia berjalan ke arah rumah mayat tu, dan dia ternampak di satu sudut hujung di depan rumah mayat tu ada satu tempat menunggu. Dia ternampak seorang lelaki sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Hisham sambil mendekati ke rumah mayat tu dan sambil menghampiri ke arah lelaki itu. Dalam hati dia berkata, siapa lelaki tu? Beraninya dia duduk di depan rumah mayat. Dia tak takut ke? Ataupun dia tak perasan sebelah dia tu adalah rumah mayat? Sedang dia berjalan, dia menghampiri ke lelaki tu, baru dia perasan sebenarnya lelaki tu sedang menangis. Dia terus tegurlah lelaki tu, Assalamualaikum, cik. Lelaki tu menjawab, Waalaikumsalam. cik okey ke? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lelaki tu senyap dan terus menangis sambil kepalanya menunduk ke bawah. Tidak lama kemudian lelaki itu memandang ke muka Hisham sambil berkata, Saya okey, cik. Cuma saya sedih. Saya tak dapat kawal perasaan saya. Saya sayangkan mak saya. sabar cik, kita yang hidup ni masih kena teruskan hidup. Hisham memandang muka lelaki berkenaan dan terus berkata, cik kena kuat cik, banyakkan berdoa cik. Mak adalah orang yang paling menyayangi kita di dunia ni. Walau sejahat macam mana pun anak dia, dia tetap akan sayang dekat anak dia. Sebab itulah cik banyakkan berdoa, semoga arwah tenang. Ni dah nak waktu asar dah ni. Dekat hujung tu ada surau. Cik pergilah dulu solat. Jenazah lama lagi nak sampai ni. Lepas dah selesai, cik datang sini semula. Lelaki tu menganggukkan kepalanya. Maknanya dia faham lah. Dan dia terus bangun dan dia pergi ke arah surau tu. Lantas kemudian Hisham ni dia terus buka pintu bilik mayat tu. Dia masuk dan disediakan apa-apa yang patutlah, report semua. Sejam kemudian Hisham ternampak ada beberapa staf sedang mengusung troli lah yang ada mayat kat atas tu masuk ke arah bilik mayat. Dan salah seorangnya bernama Rudin. Rudin ni bertanya kepada Hisham lah, Hisham,
Lama dah kau sampai? Tak adalah. Baru je. Teruk ke kemalangan ni? Aku dengar cerita hancur juga motor arwah ni. Sambil di dalam hati, Hisham berkata, kesian budak tadi tu. Mesti dia hancur hati dia bila tengok arwah ibu dia. Dan tidak lama kemudian, Rudin berkata lagi kepada Hisham, Hisham, aku tak sampai hati betul lah tengok mak arwah kat depan tu. Menangis sampai tu duduk weh. Hisham jadi pelik sebab dia terdengar Rudin berkata mak arwah berada di depan sambil menangis terduduk. Bukankah tadi budak tu kata yang meninggalnya adalah ibu dia? Hisham terus tanya balik dengan Rudin. Weh Rudin, Jap. Kau cakap apa tadi? Ke aku yang salah dengar? Mak arwah yang meninggal ni lelaki ke perempuan? Yang meninggal ni lelaki. Mak dia kat depan tu nangis tu. Arwah ni dia duduk KL dan difahamkan dia balik nak melawat mak dia lah kat kampung. Hisham ni dia terkejut. Dia terus ucap, Subhanallah. Dia pergi ke arah jenazah tu. Dia buka kain tu dan dia dapati jenazah yang baring tadi tu adalah lelaki yang dia berborak pada awalnya di depan bilik mayat tadi. Din, kau mesti tak percaya apa yang aku cakapkan ni. Kau tahu tak? Tadi, masa aku on the way datang ke bilik mayat ni, aku bercakap dengan arwah ni. Masya Allah. Kau betul Syam. Tak apa, kita doakan yang baik-baik. Dah, jom kita selesaikan jenazah ni. Kisah ketiga diceritakan oleh Farah. Farah ni merupakan salah seorang jururawat di sebuah hospital di Kedah. Farah ni menceritakan kejadian berlaku 5 tahun lepas, di mana ketika itu dia baru sahaja berkhidmat sebagai jururawat. Dan dia kata bekerja sebagai jururawat ni tak mudah dan waktunya tak menentulah. Kadang-kadang kena kerja waktu siang dan kadang shift waktu malam. Dan shift waktu malam ni Farah bagi tahu kerja dia agak mudah sikit lah sebab kebanyakan pesakit pada waktu malam tidur. So Farah ni kata ada masa sikit lah untuk dia berehat. Tapi yang tak bestnya apabila bekerja di hospital pada waktu malam. Keadaannya agak sunyi ketika waktu malam lah di ward-ward. Dan kejadian misteri berlaku pada satu hari ini ketika Farah bekerja pada shift malam dan dia ditempatkan di ward perempuan. Ketika Farah sedang memberi ubat pada pesakit lah, dan dia ternampak ada salah seorang makcik ni duduk di atas katilnya sambil memandang ke arah luar tingkap. Dia termenung. Farah ni macam pandanglah makcik tu kan. Dan ketika Farah memberi ubat kepada pesakit-pesakit, mula pesakit pertama, pesakit kedua, pesakit ketiga, dan dia still lagi pandang makcik tu. Makcik tu tak bergerak tau. Dia still lagi termenung memandang ke luar tingkap. Dia macam pelik lah. Dia kata kenapa makcik ni duduk termenung je kan. Dan pada ketika itu lampu di hospital pun dah separuhnya dah tutup lah sebab dah lewat malam, ada yang nak tidur. Dan dia tengok makcik tu masih lagi duduk termenung. Mungkin dalam hati dia kata lah, mungkin makcik ni tak selesa kot tidur di hospital. Selepas selesai memberi ubat kepada pesakit, dia
pergi semula ke kaunter jururawat lah. Dan dia duduk. Tiba-tiba hatinya teringat dan ingin bertanya kepada salah seorang kakak senior nurse di situlah. Dia tanyalah, "Kak, kesian kan makcik yang dekat hujung tu, katil tu?" Makcik mana? Tu, ujung sana tu. "Ha, yang makcik tu. Dari tadi saya tengok dia duduk termenung je luar tingkap." Oh, makcik tu dia sakit air kecil manis tu. Siang tadi baru lepas operation. Lah, ya ke? Itulah, tadi saya tengok dia termenung je kat luar. Mungkin dia teringat anak-anak dia kot. Tak apalah kak. Macam ni, saya nak pergi ke pantry ni. Akak nak apa-apa? Saya buatkan. Tak apa. Akak baru je lepas minum. Sudah Farah berada di pantry. Dia membuat air lah kan. Sambil duduk, dia kacau-kacau air dia tu. Dia ternampak makcik yang tadi tu melintasi di hadapan pintu bilik pantry tadi. Bukan makcik tu tadi ke yang duduk termenung tu kan? Kita ke toilet kot. Farah ni, dia ternampak makcik tu. Dia terfikirlah mungkin makcik tu nak ke tandas. Dan selepas selesai dia minum, dia basuh cawan semua, dia kembali ke kaunter jururawat tadi tu lah. Hampir setengah jam selepas itu, Farah mula bertanyakan, dah setengah jam ni, lama betul makcik tu kat tandas. Kakak senior yang berada sebelah Farah tadi, dia tanyalah kat Farah, Makcik mana Farah? "Tu makcik tadi tu yang saya tanya akak tadi tu." Kamu ni betul Farah. Akak dah duduk kat sini dah setengah jam. Tak ada seorang pun lalu depan akak tadi. Kak, tadi masa saya tengah buat air, saya nampak makcik tu tadi dia lintas depan pantry. Saya ingatkan dia nak pergi tandas. Kamu ni. Kan tadi akak kata dia siang tadi baru lepas operation. Takkanlah orang lepas operate boleh jalan Farah. Farah ni tergamam. Dan dia baru teringat apa yang kakak senior nurse tadi tu beritahu dia, di mana siang tadi makcik tu baru lepas kena operation. Mana mungkin makcik tu boleh berjalan seorang diri tanpa bantuan. Dan dia mula sedar di mana apa yang dilihat tadi tu bukanlah makcik tu, tetapi jelmaan di hospital. Okey, ini adalah 3 kisah misteri berkenaan gangguan di hospital yang diceritakan oleh para pendengar di channel Jangan Tegur Studio. Kalau korang sukakan lagi kisah-kisah misteri, korang boleh subscribe dan tekan button like untuk aku ceritakan lagi banyak kisah misteri. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil perintah kawalan pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Negara kita telah dilanda dengan wabak COVID-19. Jadi kalau korang tak ada keperluan untuk keluar di rumah, duduklah di rumah supaya kita boleh mengekang penularan virus ini. Stay safe. Kita jaga kita. Semoga kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang di channel Jangan Tegur Studio.